Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita ketahui ini pendakwaan sebenar terhadap GISBH. Selama ini menjadi spekulasi apakah kesalahan sebenar. Apakah kesalahan sebenar yang dilakukan oleh GISBH sehingga ada beberapa aktivis NGO dan ahli politik khususnya memberikan komen, dan ada juga yang cuba mempertahankan beberapa perkara berkait dengan GISBH, termasuk PAS telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa jangan keterlaluan terhadap siasatan GISBH, jangan melampau, kata mereka. Hari ini inilah sebabnya GISBH didakwa, dan ini pendakwaan mereka bukan calang-calang, memang luar biasa, ngeri dan menakutkan. Jadi ahli kumpulan jenayah terancam, ini tuduhan dihadapi CEO GISBH dan 21 individu. Wah, rupa-rupanya inilah pendakwaan yang telah dijatuhkan terhadap CEO GISBH dan 21 individu yang lain, yaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Wow. Ini bukan satu pendakwaan yang biasa-biasa. Ini satu pendakwaan yang memang luar biasa, menakutkan, dan boleh kata ngerinya luar biasa. Didakwa di Mahkamah Session Selayang, Selangor atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Itu pertuduhan dihadapi Ketua Pegawai Eksekutif Global Ikhwan Services and Businesses Holding GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali bersama 21 yang lain hari ini. Kesemua mereka terbabit didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Semua tertuduh menjawab memahami pertuduhan yang dibaca jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Lailatul Zuraidah Harun alias Harun. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes membabitkan Akta SOSMA adalah dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Peguam Datuk Rosli Kamarudin yang mengetuai barisan pembelaan mewakili semua tertuduh memohon panduan dari mahkamah mengenai soal jaminan kerana pertuduhan kerana kes akan dibawa ke Mahkamah Tinggi. Urusan jaminan akan dilakukan di Mahkamah Tinggi menurut Hakim. GISBH menggemparkan negara apabila terbongkar penganiayaan kanak-kanak, termasuk salah laku seksual di rumah jagaan berkaitan syarikat yang terpalit dengan ajaran sesat itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah beberapa buah negeri telah pun mengisyaratkan, telah pun menyatakan bahawa GISBH telah membawa ajaran yang sesat. Seramai 402 kanak-kanak berusia antara 1 hingga 17 tahun telah diselamatkan pihak polis. Mereka terbabit dipercayai dieksploitasi di rumah 20 rumah kebajikan di Selangor dan Negeri Sembilan dalam Ops Global pada 10 September lalu. Saudara-saudara sekalian, ini memang menggemparkan seluruh Malaysia. Bayangkan pertuduhan yang dijatuhkan terhadap CEO dan 21 individu GISBH ini rupa-rupanya bukan pendakwaan yang biasa-biasa. Jarang-jarang orang akan dijatuhkan ataupun dikenakan pertuduhan seperti ini, pendakwaan seperti ini. Sangat jarang. Biasanya akan dikenakan hukuman ataupun pendakwaan yang biasa kita dengar. Tapi yang ini betul-betul luar biasa. Bayangkan, mereka dianggap menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Inilah tuduhan yang dihadapi oleh CEO GISBH. Semoga dengan pendedahan dan juga dengan pendakwaan ini, ramai orang mula terbuka, dan pendedahan demi pendedahan, pembuktian demi pembuktian, pencerahan demi pencerahan akan membuatkan kita lebih memahami
siapa itu GISBH yang sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini sekali lagi daripada Harapan Daily, beradablah sikit isteri orang tu. Ramai terkejut lihat perangai ahli parlimen PN ini. Sejak akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan perangai-perangai ahli parlimen di Dewan Rakyat. Ada netizen kata, kenapa ada ahli parlimen yang berperangai seperti ini? Ada juga netizen yang terkejut. Inikah ahli parlimen yang kami pilih dulu, kata mereka. Sudahlah, bercakap tidak beradab, bercakap tidak berlapis-lapis. Yang paling menyebalkan rakyat netizen yang memilih pengundi ialah sikap mereka yang berbahas seolah-olah macam masuk tadika. Kadang-kadang kan kita lihat dalam siaran langsung di televisyen berkait dengan perbahasan di parlimen, kadang-kadang kita lihat macam seakan-akan lebih baik lagi Anda masuk ke tadika. Di tadika, sekali Anda tegur, mereka dah berhenti teriak sana sini. Kalau guru dah angkat rotan, semua pelajar pasti diam, takut dan tak bising lagi. Tapi sebaliknya yang berlaku di parlimen. Lihat saja apa yang berlaku di parlimen. Jangankan angkat rotan, tukul yang dipegang itu pun hampir hancur diketuk pun, semua ahli parlimen masih lagi degil. Lebih teruk daripada tadika. Perangai yang lebih teruk daripada tadika. Tapi bukan semua. Adalah seorang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 20 orang yang bersikap seperti itu. Ada di pihak kerajaan, ada juga di pihak pembangkang. Tak pandai makan saman. Tapi kali ini yang dilaporkan di Harapan Daily ialah sikap perangai ahli parlimen Perikatan Nasional ini yang ditegur beradablah sikit isteri orang itu. Tular petikan kenyataan seorang wakil rakyat Perikatan Nasional PN terhadap Menteri Fadilah Siddiq semasa persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini. Rata-rata menyifatkan apa yang disebut ahli parlimen Kulim Bandar Baharu, Roslan Hashim itu sebagai tidak selayaknya diucap oleh seorang yang berhormat terhadap wanita berstatus isteri orang. Roslan daripada Parti Bersatu semasa mesyuarat di parlimen pada 7 Oktober lalu antara lain menyebut warna baju YB sama dengan warna tai tali leher saya. Selain itu, dia turut berkata, saya nak tengok YB Menteri ke YB Speaker disusuli dengan gelak-gelak ketawa. Aksi menjengkelkan wakil rakyat pembangkang itu berlaku ketika dia bertanya, mengapa 5 hadis digugurkan daripada modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Fadilah kemudian yang menegaskan bahawa beliau telah menjawab persoalan tersebut sebelum ini. 5 hadis tak pernah digugurkan, tak pernah, kata Fadilah. Saya dah jawab dari awal, Tuan Speaker, kata beliau di Dewan Rakyat. Susulan kenyataan yang mungkin dianggap mengusik itu, warganet mengecam pemimpin pembangkang berkenan dan berharap pengundi bermuhasabah sebelum menghantar individu itu mewakili suara mereka di parlimen. Kata netizen, Dr. Sahrul Nizam kata, beradablah sikit isteri orang tu, tegas beliau. Ada juga yang mengatakan, Ed Mas Lizalmah kata, ada unsur gangguan seksual atau ada unsur gangguan aktual tu. Dia cuba kaitkan warna baju wanita itu dengan warna tali leher dia. Menjijikkan lawak begitu. Dia ingat kelakar ke? Tapi itu gangguan seksual, ujur pengguna X. Takut sangat konon Cina komunis nak ambil alih. Okey, fine. Kalau kau percaya, tapi pilihlah pemimpin yang bijak, kata PS Kosong. Tahap pemikiran pengundi yang beri undi pada dia amat membimbangkan. Disebabkan memilih mengikut sentimen inilah yang pengundi dapat. Tulis dengar kata pula.
Untuk rekod, Roslan, 57 tahun yang juga dipanggil Cikgu, merupakan Ketua Bersatu Kulim Bandar Baharu. Keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada tahun 2022 menyaksikan seramai 34.469 pengundi di kerusi Parlimen Kulim Bandar Baharu memenangkan Roslan. Undian itu sekaligus menumbangkan penyandang Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail PHPKR yang hanya meraih 21,408 undi. Ini bermakna Roslan semasa pertandingan 4 penjuru di kerusi P18 itu menang besar dengan majoriti 13,061 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.